Hari ini kita nak semak tentang sebuah filem yang diadaptasi daripada sebuah novel yang ditulis oleh Superman bertajuk Sewu Dino. Superman ni adalah seorang penulis yang terkenal dengan filem-filem seram. Macam sebelum ni dia pernah menulis sebuah novel yang turut diadaptasikan kepada filem bertajuk KKN di Desa Penari yang ditayangkan pada tahun lepas. Dan seperti KKN Desa Penari, Sewu Dino juga merupakan sebuah kisah benar yang pernah terjadi. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Sewu Dino diarahkan oleh Kimmo Stamboil yang sebelum ni pernah mengarah filem Ratu Ilmu Hitam serta mini series Teluh Darah yang sedang ditayangkan di Disney Hotstar sekarang. Sewu Dino atau Seribu Malam mengisahkan tentang Sri yang mengalami masalah kewangan dalam kesulitan ekonomi, diterima bekerja oleh keluarga Atmojo dengan bayaran yang tinggi. Tanpa mengetahui keseluruhan tugas, Sri menerima tawaran tersebut kerana desakan hidup. Seusai tiba di sebuah hutan terpencil, Sri bersama dua orang lagi wanita ditugaskan untuk memandikan Dela Atmojo, cucu kepada keluarga besar tersebut yang tidak sedarkan diri kerana terkena sihir Sewu Dino. Mereka terpaksa berbuat sedemikian sehinggalah sihir tersebut tamat, iaitu pada hari yang ke-1000. Frankly speaking, daripada segi cerita sahaja, purely cerita, bukan filem tapi hanya cerita tu saja, aku rasa KKN di Desa Penari mempunyai sebuah cerita yang lebih tragis dan lebih menyeramkan. Kalau kita nak compare KKN Desa Penari dan juga Sewu Dino dari segi reality, kerana bila benda tu terjadi dekat real life, kita dengar pun aku rasa KKN Desa Penari lebih menyeramkan dan lebih tragis. Tetapi kalau nak dibandingkan dari segi pembikinan ataupun bagaimana mereka menterjemahkan atau adaptasikan novel kepada filem, aku rasa Sewu Dino adalah filem yang lebih bagus. Ini adalah kerana karakter, jalan cerita serta elemen seram di dalam Sewu Dino adalah lebih bagus kalau nak dibandingkan dengan KKN Desa Penari. Sewu Dino ni dia berjaya terjemahkan tentang permainan santau dan bahayanya benda tu ke dalam filem dengan lebih bagus. Dia dah build up cerita ni pada awal tu dengan environment yang seram dan vibe yang seram untuk tease kita. Kemudian dia bawa kita masuk ke dalam dunia yang lagi satu seram, iaitu di mana kita berada dalam satu hutan yang dipagar bersama gadis yang disantau. Tapi dalam KKN Desa Penari dia tak bagi vibe yang sama. I'm not saying dia tak ada benda tu, cuma dia macam kurang. Aku tak boleh kalau aku cakap macam tak ada lagi ada orang komen hang cakap tak ada. Aku cakap tak ada character development, dia cakap tak ada tu. Dia bukan tak ada, dia kurang faham. Dan kalau aku cakap tak ada kerana ia adalah kerana kelemahan skrip yang tak menterjemahkan benda tu dengan lebih bagus. Sebab tu ayat dia aku shock kan jadi tak ada. So dalam KKN Desa Penari dia punya vibe dan elemen tu dah kurang sikit. Sebab the vibe and environment yang ditunjukkan tu, seram dia tu, yang akan indicate bahawa betapa bahayanya dunia yang Sri tu nak masuk lepas ni. So dia dah tease kita sikit dan kita pun menonton, kita dah rasa kalau aku ada bad feeling about this, aku takkan masuk kot. Tapi itulah dia dah orang kata dah janji dengan orang keluarga Mojo tu sendiri, dah dijampi dah apa semua, so tak boleh lah nak tolak kan. Dan bila dia dah sampai kat hutan tu pula, kita pula dapat tahu pasal apa dia tak boleh tolak dan pasal apa dia tak boleh, orang kata, mungkir janji. Dan benda paling penting sebelum dia nak tarik kita masuk ke dalam hutan tu adalah Jumat Kliwon, yang mana dia cari orang yang lahir pada Jumat Kliwon. Kat situ dia hangkan kita sikit, dia biarkan kita sampai ke penghujung baru dia beritahu pasal apa pentingnya dia cari orang macam tu. Tapi yang best dia, bila dia gantung kita macam tu, kita pun tanya kita dengar tu, adakah Sri ni akan dijadikan mangsa ritual ke apa ke. So kita tak tahu. So dia leave kita panjang lah. Dan di samping tu dia tease kita dengan benda-benda lain. So dekat awal dia bagi kita something yang memang seram, yang indicate bahaya yang menanti. Dan dunia satu lagi tu memang tak boleh lari dah. There's no way out. Hang akan terperangkap kat situ, hang kena jalankan tugas hang kat. And part situ memang up until there aku rasa memang nicely done. Tapi bila dah masuk hutan tu, dekat sini aku turn off sikit dan aku rasa suram. Sebab dia dah set up kita dengan cantik apa semua kan, dia dah tease kita apa semua dengan elok. Tapi bila 3 orang wanita tu ditinggalkan dekat dalam hutan tu, start dari situ keadaan dah jadi menurun, dah jadi suram.
dan kurang menarik. Selalunya kalau suram dan kurang menarik ni, dia adalah satu build up untuk membawa penonton ke sebuah ending yang berimpak tinggi lah, yang memberi impak lah kita kata kan. Kiranya apa yang akan terjadi kat situ nanti akan pay off dekat penghujungnya, selalunya macam tu lah. Tapi dalam Sewu Dino ni dia tak buat macam tu. Suram dan tak menarik yang terjadi dekat pertengahan cerita tu tak pay off pun dekat penghujung tu. Dan penghujung tu hanyalah sekadar reveal saja. Dia bukannya ending yang pay off, tapi dia hanya sekadar reveal. Kita boleh tengok sendirilah dekat ending tu, dia reveal kenapa Sri dipilih dan penyebab semuanya terjadi, dan bahayanya apabila kita berjabat tangan dengan syaitan dan sentral. So semua tu hanyalah sekadar nak reveal apa yang terjadi, bahaya apa semua tu. Faham tak? Dia bukannya something yang pay off lah, kita kata dia something yang just nak reveal macam tu je. Kiranya aku nak habiskan cerita ni, jadi aku kena tahu lah, penonton kena tahu lah apa yang terjadi sikit-sikit dan kenapa terjadi berawal tu. And kat tengah-tengah ni yang aku kata tak menarik dan suram tu, apabila ada scene, ini pengalaman aku dalam wayang time aku tengah menonton tu, scene tu babak tu yang mana orang aku kata jangan masuk apa semua kan. Sebab Dela tu sebab Sri tu awal-awal anda tak lari daripada Dela, anda takut nak jaga kan, sebab tahu dia boleh mengganas bila dia masuk. Tapi hang boleh pula pergi sembang dengan dia apa semua. Literally the whole scene orang gelak. Sebab macam mana hang boleh pergi sembang tu apa semua. Macam memang benda tu jadi macam komik punya sketch lah secara tiba-tiba, faham tak? Dia memang something yang kita, kalau kita tengok stand up comedy tu, orang akan pali bab ni, bab yang orang lain kali jangan pi dan jangan buat benda tu, tapi hang buat benda tu dalam video horror macam tu lah. Because kita faham dia nak cerita pasal adik dia apa semua, tapi aku rasa dia boleh buat something else. Dia tak payah buat macam tu, faham tak? Yang nak indicate kata dia sayang dengan adik dia tu dan dia nak tolong dia lah, macam mana dia nak tolong adik dia. Benda tu pun kurang tau dalam filem ni, dia tak terangkan dengan betul. Dan not saying pergi cakap dengan Dela tu adalah scene yang tak betul ataupun tak logik ke apa. Dia just macam hang tak build karakter Sri tu macam tu, hang tak bina karakter Sri yang ke arah tu, yang mana kita faham lah yang dia punya sayang terhadap adik dia tu, apa semua yang menyebabkan dia nak jaga Dela, nak ubat Dela, dan kalau boleh nak cuba sembang Dela tu, orang kata kuatkan ke apa ke, dia tak cukup kat situ. Itu yang menjadikan babak dekat situ tu tiba-tiba orang boleh gelak ketawa. Sebab scene emotional connection yang akan justify dia punya whole decision tu tak cukup. Selain daripada tu, goriness dalam filem ni juga aku rasa sangat kurang. Kalau kita nak bandingkan dengan filem pengarah yang sama bertajuk Ratu Ilmu Hitam, dalam Ratu Ilmu Hitam memang gore lah, tapi dalam Sewu Dino ni yang rasa macam biasa je. Gigit tangan pun rasa biasa, dan VFX yang dimainkan pun kita rasa macam tak berapa nak nampak ganas sangat. Scene yang gore ni bukanlah benda yang wajib lah bagi aku dalam filem seram, tapi dia boleh bagi impak yang lebih sikit kepada penceritaan, kepada karakter, serta kepada penonton untuk menghayati dan menghargai sebuah filem seram. Jadi bagi aku, kalau pengarah dan penulis boleh lebihkan sikit cerita tentang background watak Sri dan hubungan adik dia, memperbanyakkan scene-scene yang gore, kemudian set up orang kata pertengahan cerita tu dengan lebih baik untuk membawa kepada ending yang pay off, aku rasa ending dia akan lebih impactful dan bagi kesan yang lebih mendalam kepada penonton. So, bagi hampa yang dah tonton Sewu Dino, apa pandangan hampa? Adakah hampa suka filem ni lebih daripada KKN, ataupun hampa suka KKN lagi daripada Sewu Dino? Drop down your comment and share your thoughts. Thank you for watching. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.